takon wujud kerana bersama tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persoalan ini dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa depan. Jangan busukkan tali kesepahaman dan dibangunnya erat iman. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan Indonesia yang aman, maju dan progresif. Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Nafisha Madani. Saya berada yang bersama rakan saya dari kelas 5 yang setengah akan membawa anda semua pada hari ini untuk menyimak kembali detik-detik bersejarah seorang tokoh yang amat kita segani dalam menesapi kemerdekaan kita sehingga ke hari ini. Sebentar tadi anda telah menonton sebuah dengan video yang memaparkan keindahan dan keunikan negara kita Malaysia yang terdiri pada pelbagai bangsa, agama, budaya dengan panorama yang sungguh indah, harmoni, damai dan sejahtera. Ini jelas menunjukkan kedamaian yang kita capai hari ini bukanlah mudah jika kita tidak bersama-sama bersatu padu dalam mendukung hasrat murni insan yang berjiwa besar dalam memperjuangkan negara kita ini. Adakah anda mengenali insan ini? Ya, betul. Inilah insan yang dimaksudkan oleh rakan saya sebentar tadi, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau diperterakan pada 8 Februari 1903 di atas Kedah. Tunku merupakan putera ketujuh kepada Sultan Abdullah Hamid Khalid Encik Menjelara. Ini bermakna Tunku dilahirkan di istana seperti mana beberapa tokoh UMNO yang lain. Tunku tinggal di istana berapa lama yang dikenali sebagai Istana Tiga Tangga. Pada usia 5 tahun, beliau belajar di salah sebuah sekolah kayu di Al-Azhar dan kemudiannya ke sekolah Government English School. Pada tahun 1913, ketika Tunku berusia 10 tahun, bondanya menghantar ke Bangkok untuk tinggal bersama kekasih sulungnya, Tunku Yusri yang sedang berjalan di sana. Semasa di sana, beliau telah dimasukkan ke sekolah Deksuri. Kemudiannya, Tunku pulang ke Kedah dan menyambung pelajarannya di sekolah kayu pada tahun 1916 sebelum memasuki Binefri School. Pada tahun 1919, Tunku Abdul Rahman menerima beasiswa negeri Kedah untuk melanjutkan pendidikannya di Universiti Cambridge. Pada tahun 1945, Tunku Abdul Rahman menerima ijazah undang-undang dari Inner Temple London. Pada tahun 1933, Tunku Abdul Rahman telah berkahwin dengan seorang gadis Cina yang memeluk agama Islam dan diberi nama Maria. Mereka diberikan dua orang sayang mata, iaitu Tunku dan Tunku. Tunku memberikan kerja-kerja dengan berkhidmat sebagai penduduk pegawai daerah di Langkawi, Kulim dan Sungai Petani. Tunku Abdul Rahman juga pernah dilantik sebagai penduduk pendakwa raya Kuala Lumpur dan jadi ketua Mahkamah Session Selangor. Pada waktu pengumuman pimpinan Tunku, tugas terpenting ialah memupuk kerjasama antara kaum dan mencapai persetujuan atas perkara-perkara asas bagi pemerintah negara merdeka. Hasilnya, perikatan antara UMNO, LCA dan MIC telah memberi impak positif kepada pihak kaum. Kesepakatan yang dahulunya susah untuk dicapai kerana parti-parti tidak mempunyai pendapat yang sama. Sekarang, radio
London telah dibuat pada tahun 1954 tapi tidak beroleh kejayaan. Sebagai ketua menteri, Tunku berusaha sedaya upaya untuk menamatkan pemanasan komunis secara dapat. Pada 9 September 1955, beliau mengisytiharkan pengampunan bagi pemanas-pemanas komunis yang menyerah diri. Berikutan daripada itu, rundingan paling diadakan 28 hingga 29 Disember 1955 antara Parti Komunis dengan Tanah Melayu, tetapi ianya gagal. 5 tahun kemudian, usaha bersama seluruh rakyat telah berjaya menangani darurat yang disebabkan oleh pemanas komunis. Pada tahun 1956, Tunku telah mengetuai rombongan ke London untuk berbincang dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan tanah Melayu. Rombongan itu terdiri daripada 4 orang wakil raja-raja Melayu dan 4 orang wakil parti Perikatan yang dapat meyakinkan kerajaan British supaya menetapkan tarikh kemerdekaan, iaitu pada 31 Ogos 1957. Pada 30 Ogos 1957, di Padang Selama penjagaan tepat pukul 12.30 malam, bendera Tanah Melayu pun dinaikkan sampai sampai Union Jack. Pada awal pagi keesokannya, 31 Ogos 1957, di Stadium Merdeka, Tunku Abdul Rahman membacakan isytiharan kemerdekaan. Dalam kedua peristiwa itu, lautan merdeka daripada Tunku berkumandang bersama gembira oleh semua rakyat di situ. Dan juga ada lagi yang tulisan dicorong-corong di radio. Setelah negara merdeka pada tahun 1967, Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri yang pertama. Justru itu, beliau digelar sebagai bapa kemerdekaan. Usaha-usaha hebat bagi mengukuhkan kemerdekaan negara melalui kepaduan rakyat dan kemajuan ekonomi. Rancangan Melayu yang pertama dimulakan sejak 1956 adalah pertujuan untuk misi kemerdekaan dengan pembangunan. Kejayaan lain Tunku Abdul Rahman ialah membentuk Malaysia pada tahun 1963. Beliau telah menganggarkan Akta Kemerdekaan Malaysia dan disambut baik oleh negara rakyat. Dan akhirnya menjadi bentuk oleh Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pada 6 Disember 1990, beliau telah memperkenalkan terakhirnya akibat sakit kerana almarhum telah disemayamkan di makam Diraja Tangan Al-Staf Kedah. Hadirin sekalian, berdasarkan kisah perjuangan yang dibawa oleh bapa kemerdekaan kita ini, maka kata sepakat daripada penyatuan semua kaum amalah benar dan bersaipannya kepada kejayaan sesebuah negara, khususnya Malaysia tercinta. Perpaduan dan keras membentukkan sebuah negara bangsa. Oleh itu, kita wajarlah bersatu padu dalam keharmonian yang telah dicapai selama ini terus kekal bagi mencapai keamanan, pembangunan dan kestabilan ekonomi, pendidikan sosial dan keselamatan negara. Marilah kita sama-sama bersatu padu, bak kata perbuatan, bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Ui, nak betul lah betul lagi. Tapi sono, bila buat video sama-sama. Ketuaan, bila kita bekerjasama, semua dari muda. Mudah. Ringan sama
kita bersamaan. Tiga bangsa dia saling